Nah, orang Melayu pada ketika itu dilihat sebagai mempunyai kekuatan yang luar biasa, spiritually different daripada orang-orang lain. Nah, umpamanya sebuah karya, dan ini karya benar di zaman Tang, yang bertajuk The Kunlun Slave, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Pi Xiang yang hidup 825 sampai 880 yang menampilkan pendekar Melayu bernama Mole yang hebat bersilat, boleh tambah sikit lagi, boleh terbang, pandai ilmu gaib, kebal, pandai memukau dan lain-lain. Teruskan. Dan itu gambar yang memperlihatkan Mole terbang membawa tuannya yang atas, dia betul-betul itu tuan dia, dan di atas tuan dia itu kekasih tuan dia. Teruskan. Tuan-tuan dan puan sekalian, wira Melayu dalam roman Cina yang salah sebuahnya ialah yang saya sebutkan tadi itu, telah zaman berzaman menjadi inspirasi dan model kepada seni wudang kungfu, sastra wuxia tadi, opera Cina, dan kini filem Cina pula, tanpa orang-orang Cina di sini mengetahui tentangnya sebenarnya. Dengan wira yang boleh terbang melayang seperti yang tertera pada gambar itu. Sekarang kita lihat wayangnya. Teruskan. Okey. Malah di abad 21 ini, kehebatan watak Kunlun Melayu masih diingati, antaranya yang terdapat di dalam karya Pi Xiang yang saya sebutkan tadi, telah diadaptasi menjadi filem Cina The Promise yang ditayang pada tahun 2005 dengan protagonisnya Kunlun, disebut terus Kunlun. Yang tadi Mole, di sini disebut Kunlun, tapi dia adaptasi daripada buku yang sama. Bertempur, melayang ke sana ke sini, menyelamatkan tuannya yang diberi nama Guan Ming dan kekasihnya yang diberi nama King Ching. Jadi di atas tu Kunlun terbang, melayang. Sayang sekali dia tak ambil watak dari Malaysia, dia ambil watak dari Korea. Terbang, melayang dan membantu tuannya di sini. Dan apabila tuannya sakit, dia ambil pakaian tuan dia, bagi pakaian tuan dia, dan bila kekasih tuan dia lihat dia memakai pakaian itu, kekasih pun salah, terus pergi memeluk dia dan mereka bercinta. Itu cerita dia. Wira ini ialah wira Melayu. Tapi ini ialah roman kepahlawanan. Ini kisah kepahlawanan Melayu. Okay, kita tinggalkan kisah itu. Mari kita tengok sikit lagi kehebatan orang Melayu. Dari segi tulisan yang telah saya perkenalkan tadi di zaman Sriwijaya, telah meningkat lagi apabila Islam sampai ke alam Melayu, khususnya di tanah Melayu. Kita diperkenalkan dengan skrip Jawi dan sebagainya yang kita semua sudah tahu. Saya fikir kita boleh skip yang ini, tapi yang bawah tu saya nak nikan. Kandungannya skrip Melayu, dan saya nak tunjukkan tentang batu bersurat Kuala Berang. Kandungannya mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi di negeri Terengganu awal abad ke-14. Kalau tadi masih Buddhism, sekarang sudah jelas kita sudah masuk Islam, dan rupanya Islam membawa satu lagi kekuatan kepada kita, iaitu skrip Jawi. Okey, kita tinggalkan, teruskan. Ini skrip Jawinya. Jelas menyebut Terengganu dan sebagainya. Yang saya nak tekankan ialah kita telah mendapat satu skrip baru, dan ini menambah lagi kehebatan kita, dan saya nak tunjukkan kenapa saya kata ini menambah kehebatan kita. Teruskan. Dengan skrip ini kita telah menulis pelbagai kitab, pelbagai jenis sastra. Teruskan. Ia terpakai sehingga hujung abad ke-20 dalam urusan harian, teks sastra dan keilmuan, terutama untuk penulisan kitab agama. Dalam konteks sastra Melayu tradisional, ia digunakan secara meluas untuk penulisan hikayat,
syair, gurindam, nazam, malah juga pantun berkait. Sebelum saya teruskan, saya nak nyatakan rasa sedih kita bahawa kita telah abaikan skrip ini, tulisan Jawi, ya. Walaupun dia amat berjasa, dan saya nak tunjukkan salah satu jasanya yang jarang orang ambil tahu, iaitu sebuah pantun berkait bertulisan Jawi yang telah mencipta sejarah dalam perkembangan sastra antarabangsa. Lantas mengangkat nama sastra Melayu ialah karya berikut yang cukup indah dan menarik dibaca. Teruskan. Ini karyanya. Kupu-kupu terbang melintang, terbang di laut di hujung karang, hati di dalam menaruh bimbang dari dahulu sampai sekarang. Baca sampai ke bawah, bulunya jatuh di kepatani, 20 anak merpati, cara sama mudaku ini sehingga pandai membujuk hati. Kita mungkin tidak merasa keindahan itu lagi sekarang kerana kita telah tinggalkan tulisan ini. Tetapi lihatlah apa yang berlaku selepas itu. Teruskan. Pantun tulisan Jawi ini telah dimasukkan oleh William Marsden pada halaman 208-209 dalam bukunya A Grammar of the Malayan Language dan diterbitkan di London pada tahun 1812. Dia pun mungkin tak perasan apa yang nak berlaku. Tapi apabila buku ini diterbitkan di sana dan diikuti dengan terjemahannya, maka pantun Melayu sudah terbuka kepada orang-orang di Eropah. Pantun hasil kebijaksanaan Melayu ini telah mengilhamkan sebuah genre baru dalam sastra Perancis. Bukan sebuah pantun, bukan sebuah puisi, tapi sebuah genre baru, sebuah bentuk puisi yang baru dalam sastra Perancis, iaitu pantun. Pantun segera menjadi popular dan merebak ke seluruh Eropah abad 19. Antara pengamalnya ialah penyair romantik Perancis sendiri, iaitu Charles Baudelaire, dengan pantun tersohornya Harmonie du Joie, seperti dalam terjemahan Inggeris berikut. Itu terjemahannya. Teruskan lagi. Dia betul-betul ikut pola pantun berkait, ya, sampai habis. Pantun ini pertama kali termuat dalam koleksi Baudelaire, Les Fleurs du Mal, iaitu bunga-bunga kejahatan, pada tahun 1857. Genre pantun kekal di Eropah dan Amerika hingga sekarang. Inilah sumbangan agung yang pernah saya hujahkan dalam satu tulisan, sumbangan agung dan abadi kearifan Melayu dalam bentuk sastra kepada dunia. Dan itu bagi saya ialah satu lagi bukti kehebatan ataupun kebesaran orang-orang Melayu. Sekarang saya rasa masa dah tak banyak, saya kena cepat sikit lagi. Teruskan. Patah balik sekejap. Yang tadi kisah kehebatan, ini ialah kisah asal-usulnya. Saya pun nak tunjuk hanya sekadar yang pentas Sunda saja, insya-Allah. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Mereka bangsa serumpun yang berasal dari Kepulauan Melayu, mereka bukan pendatang. Sebelum tersebar keluar, mereka sudah pun mempunyai peradaban. Ini lagi sekali kehebatan mereka. Antara buktinya ialah penemuan di Gua Moros, Sulawesi pada tahun 2013. Teruskan. Ini penemuannya yang dibuat oleh pasukan dari Wollongong University. Didapati bahawa sekitar 39,000 tahun lalu sudah ada manusia di wilayah ini dan mereka sudah pandai membuat stensilan tangan dan lukisan rusa babi di dinding gua seperti di bawah. Okay. Kita mungkin rasa tak heran, tapi ini bukan baru. Ini 39,000 tahun yang lalu. Teruskan. Lebih menakjubkan ialah penemuan ini yang dibuat pada tahun 2014. Hasil kajian mendalam Danny, ya, penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai
Gunung Padang. Ya.